Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat dan kuat serta bersemangat. Baik, hari ini kita nak bincang tentang topik larayan daya. Kenapa perlu belajar tentang larayan daya? Sebab sebelum ni kamu sudah belajar tentang daya paduan. Daya paduan maksudnya daya paduan maksudnya ada satu daya 10 Newton. Lepas tu belakang ada 5 Newton. Berapa daya paduan kita? 10 tolak dengan 5 sama dengan 5 Newton. Daya paduan 5 Newton. Daripada sini, maksudnya bongkah ni bergerak ke depan dengan daya 5 Newton ke kanan. Baik. Dalam kes yang larayan daya ini, apa yang berlaku apabila daya itu tidak, kita panggil tidak selari dengan arah pergerakan. Kalau kita tengok contoh di depan ni, ini permainan apa ni? Permainan tarik upih. Tarik upih ni. Okay, kalau kita tengok ni, si abang ni tarik dengan sudut yang tidak selari dengan arah gerakan. Arah gerakannya ke depan. Daya yang dikenakan ini, dia agak bersudut lah. Dia agak bersudut. Maksudnya dia ada sudut di sini. Kalau arah gerakan dia ni, macam saya buat ni. Barat. Ni. Barat. Ini arah gerakan. Dia bergerak sini. Maksudnya dia ada sudut di sini. Jadi dari sini kita kena belajar tentang larayan daya. Okey. Okey. Ini saya ambil gambar dalam buku teks saja. Tengok ada macam mana dia leraikan daya tersebut. Baik. Okey, ini kita sudah belajar. Daya-daya ini kita sudah belajar contohnya dalam kes yang ini. Budak ni dia ada daya yang kita panggil sebagai berat, kan? Kita panggil sebagai berat W. Weight ni berat. Macam cari W sama dengan mg lah. Ini sudah maklum lah. M ni GC darab dengan nilai graviti 9.8. Satu dapatlah berat budak ni. Jadi kalau kita ada jisim budak ni katakanlah 30 kg. 30 kg. Jadi 30 jisim dia ni 30 darab dengan graviti 9.81, kita dapat berat budak ni W. Kita tak boleh ambil jisim dia sebagai berat. Berat ni lain, beza berat dengan jisim. Ini dapatlah nilai W dia. Baik. Okey, kemudian dia ada tindak balas normal. Tindak balas normal ni dia mengimbangi berat budak tersebut. Okey, kalau objek ni berada dalam keadaan pegun, dia tak bergerak, tak naik ke atas, tak turun ke bawah, ni pegun, maksudnya tindak balas normal ni sama dengan berat budak tersebut. Baik. Kemudian kita ada, tapi bukan ini yang kita mau bincang lah sekarang ni, nanti kita akan bincang juga pada lain-lain waktu. Cuma saya nak tunjuk sini daya-daya yang kamu sudah belajar. Kemudian dia ada daya geseran. Kita ada daya geseran. Ini tindak balas normal lah. Yang kita nak bincang sini adalah daya tarikan ni yang tidak selari dengan arah gerakan. Ingat dia tidak selari. Dia bersudut. Okey, jadi apa yang dibuat? Senang saja pun. Daya ini dipecahkan kepada dua komponen. Dua komponen. Maksudnya komponen kita boleh katakan komponen yang ni adalah X dan Y. Kita senang sebab tu kita belajar koordinat. Asas koordinat tu X, Y. Paksi X, paksi bukan koordinat. Paksi X, paksi Y itu sebagai satu kita panggil sebagai panduan kita. Jadi itu kita sentiasa guna dan dia 90 darjah. Okey, maksudnya X, Y. Maksudnya daya tadi, ini daya tarikan tadi.
Ini daya tarikan. Kita pecahkan dia kepada dua komponen. Komponen pada paksi X, komponen pada paksi Y lah. Baik, okey. Kita boleh tengok contoh di sebelah. Ni. Komponen menegak daya tarikan, komponen mengufut daya tarikan. Sebab daya tarikan kamu tadi, dia ada bagi kesan terhadap daya ke atas. Dan dia juga bagi kesan kepada daya tarikan di hadapan. Maksudnya, bila kita tarik dia dengan satu sudut, daya tu dia terpecah dua. Dia boleh pergi ke daya tarikan menegak dan dia pergi juga daya tarikan mengufuk ke depan. Iaitu paksi Y. Baik. Itu je lah. Yang penting ini saya lah. Ini saya kita pecah kepada dua komponen X dan komponen Y. Yang ni. Yang ni lah. Ini. Daya tarikan kita pecahkan kepada komponen X, kita pecah pergi kepada komponen Y. Baik, okey. Jadi apa dia leraian daya ni? Adalah proses meleraikan daya meleraikan satu daya tunggal. Maksudnya ini daya tunggal. Satu daya kepada komponen-komponen daya. Maksudnya kepada dua komponen lah, X dan Y. Itu yang kita namakan sebagai leraian daya. Baik, Jadi, okey. Sekarang kita cuba tengok proses bagaimana kita nak leraikan daya tersebut. Okey, kita ada satu bongkar. Ni dia buat kecil lah. Saya ambil gambar buku teks. Dan daya F bertindak ke atas bongkar tersebut. Ni daya F dengan satu sudut. Sudut ni bagi simbol theta dia. Simbol satu sudut. Baik, okey. Jadi, okey. Lukis komponen mengufut Fx dan Fy. Ni dia buat lah. Maksudnya, kita cuba buat balik. Maksudnya, saya cuba conteng pada gambar rajah lah. Maksudnya, dia buat satu komponen mengufut Fx. Sebab dia adalah satu daya, dia label sebagai Fx. X ni merujuk kepada mengufut. F ni merujuk kepada daya mengufut lah. Daya. Jadi, daya mengufut. Lepas tu, menegak. Komponen menegak. Dia mesti 90 darjah lah. Ini dia label F, Fy. Fx, Fy ini sudut theta dia lah. Nampak tak? Jadi, maksudnya apa? Bila kita jumpa daya yang bersudut ni, daya tapi dia tidak selari dengan arah gerakan ni ataupun paksi X ni, dia tidak mengufuk. Jadi kita boleh leraikan dia kepada dua komponen X dan komponen Y. Nampak okey. Lepas tu kalau kamu tengok di sini, dia hitungkan magnitud komponen. Macam mana dia nak tentukan magnitud dia? Maksudnya, macam mana dia nak tentukan magnitud. Magnitud ni apa? Magnitud ni nilai dia. Macam mana kita nak tahu nilai dia? Kalau di sini 10 Newton, contoh kamu tarik dengan daya 10 Newton, adakah daya pada paksi komponen X ni 10 Newton? Tidak. Jawapannya tidak. Dia tidak sama. Tidak sama 10 Newton. Kalau kes yang ini, okey, kamu tarik dia dengan daya 10 Newton, dia selari dengan arah gerakan dia, maka objek ini bergerak dengan daya 10 Newton. Tapi kalau kamu tarik dia dengan daya 10 Newton tapi dengan bersudut. Nampak tak? Bersudut dengan arah gerakan dia. Jadi maksudnya, objek ini bergerak ke depan dengan daya tak sama dengan 10 Newton. Dia bergerak juga, tapi daya yang dikenakan tu tidak sama dengan 10 Newton. Kalau kes
Ada sudut lah, dia bersudut yang condong. Biasa istilah panggil daya yang condong lah. Okey. Jadi macam ni dia pecahkan. Kalau kamu tengok di sini, ini penting lah. Kita ada sini fx sama dengan f cos theta, fy sama dengan f sin theta. Maksudnya tak nampak pula. Maksudnya saya tulis balik sini. Daya pada paksi ni fx sama dengan f cos theta. Okey, maksudnya fx sama dengan f cos theta. Kita nak tahu nilai daya pada paksi x. Kita darab daya f darab dengan cos theta. Jadi kalau kita tahu berapa daya dia ni dan kita tahu berapa nilai sudut ni, kita dapat tahu berapa daya pada komponen pada paksi x, komponen pada paksi x. Okey, kalau fy pada paksi y, fy sama dengan f sin theta. Dia biasa sin dan cos saja. Okey, okey, macam mana nak ingat cos dan sin? Kadang-kadang pelajar confuse. Yang pada paksi x ni dia buat sin pula. Paksi y dia buat cos. Baik, okey. Saya ingat dulu pesanan pensyarah saya lah dulu. Dia pesan masa di matrikulasi. Okey, saya lukis dengan supaya jelas sikit. Okey, ada satu daya F. Okey. Sini ini fx, sini fy. Baik. Ada satu sudut. Jadi kalau kita nak tahu fx, kita yang komponen f ni kita close, kita tutup dia. Close ni close. Dia kita close dia. Dia ambil huruf C ni sebagai cos. Jadi fx sama dengan kita close dia. Nak ambil fx ni kita kena close daya ni jadi f cos. Saya ambil bahasa Melayu lah cos theta. Close cos. Boleh lah, ada kaitan kan. Jadi kalau ini cos, yang ini yang y ni sin lah. Okey, baik. Ini merujuk kepada komponen bagaimana nak leraikan dua. Okey. Kalau tengok sini, dia ada sebagai panduan lah, penjelasan dia adalah kenapa dia dapat f sin f cos. Dia sebenarnya merujuk kepada konsep trigonometri sebenarnya. Ingat sekarang ni belajar dia nak suruh kamu tahu dari mana puncanya dapat fx, f cos theta, fy, f sin theta ni. Dia konsep trigonometri yang kamu sudah belajar masa tingkatan 3. Saya selalu maklum dengan pelajar antara konsep yang kamu kena tahu selalu diguna pakai. Satu, teorem Pythagoras dan trigonometri. Ada banyak lagi lah. Cuma ini asas-asas yang memang kamu kena kuasai konsep trigonometri. Baik, okey, macam mana dia guna konsep ini? Trigonometri ini apa? Trigonometri ini dia melibatkan segitiga bersudut tegak. Pada segitiga bersudut tegak. Okey, tak cantik lah. Segitiga bersudut tegak. Okey. Segitiga bersudut tegak. Pada ini sudut 90 darjah lah. Okey, kalau kita tengok yang ni, kita tengok sini. Okey. Ini ada sudut theta. Sudut theta. Ini adalah daya yang condong tadi. Yang ini, sini ni merujuk kepada fx. Yang menegak ni merujuk kepada fy. Kita ada sudut sini, sudut theta. Jadi, kita gunalah. Okey, sin theta. Contoh sin theta. Apa dia sin theta? Sin theta sama dengan saya takut hantu tentang. Tentang tak? Sin theta tentang. Mana tentang? Tentang. Ni kalau ingat balik lah.
Fy per dengan hypotenuse. Hypotenuse ini diwakili oleh F. Nampak tak? Jadi dapatlah Fy. Kita pindah je lah kan. F ni bawa ke sebelah lah. Dapatlah Fy sama dengan F C theta. Nampak nampak tak? Jadi inilah konsep teorem Pythagoras. Sama juga kalau cos theta sama dengan kalau saya sebelah, ini sebelah per hypotenuse fx. Jadi maksudnya macam mana kita nak leraikan daya, macam mana kita tahu cos dan sin ini, kita guna konsep trigonometri. Asal trigonometri saja, ingat dia adalah melibatkan segitiga bersudut tegak. Ini trigonometri. Baik. Okey, bolehkah kita guna tan? Boleh. Nanti dalam kes-kes yang tertentu nanti kita boleh guna trigonometri. Baik. Okey. Okey, baik. Kita pergi satu contoh soalan. Menyelesaikan masalah melibatkan daya paduan dan leraian daya. Menyelesaikan masalah melibatkan daya paduan dan leraian daya. Baik, kita ada contoh. Okey, kalau kita tengok sini ada daya R, W, FR ni. R ni apa? R ini daya tidak berlalu normal 6 Newton. 6 Newton. Selalu. Gambar rajah tu kita kena level baru senang kita nak buat. Nak buat kerja. W ni adalah berat 24. Berat 24 Newton. 24 Newton. Okey. Lepas tu daya geseran 20 Newton. Daya ke belakang ni 20 Newton. Okey, T dia tarik ni dengan sudut 30 darjah, dia tarik sudut 30 darjah dengan daya 36 Newton. Okey, sudah label lah. Okey, rajah menunjukkan sebuah bongkar kayu sedang ditarik oleh daya T yang mencondong sudut 30 darjah di atas bongkar mengufuk. Jadual menunjukkan magnitudo daya yang bertindak lah. Okey. Soalan. Okey. Soalan yang pertama, hitungkan magnitudo bagi komponen mengufuk. Magnitudo komponen mengufuk. Aku tak nampak. Bolehlah merah pun. Dan komponen menegak bagi tarikan T. Jadi, senanglah. Mengufuk dan menegak. Mengufuk ni merujuk kepada daya Fx. Menegak merujuk kepada daya Fy. Jadi kita buatlah. Leraikan dulu. Di sini pun boleh lerai lah. Di gambar rajah pun kita boleh lerai lah. Boleh conteng-conteng je gambar rajah. Leraikan. Tapi kita buat sini sajalah. Saya buat dulu. Ini adalah ini daya 36 Newton. Yang ini daya pada komponen X ataupun mengufuk. Ini Fy menegak. Baik, okey. Sudut 30 darjah. Baik, okey. Jadi komponen mengufuk mana? Fy, Fx sama dengan okey. Tadi saya cakap F, kita nak ambil Fx kan, kita kena close. Kita nak ambil X, kita kena close ni. Jadi F cos lah, close cos theta. Okey. Fx ni kita nak cari. F ni daya yang condong tadi 36 Newton, 36. Cos sudut kita 30 darjah. Jadi okey, berapa jawapan? Baik jadi kita kalau tekan sel kalkulator lah 36 darab dengan cos 30 dapat jawapan 31.18. 31.18 apa? 8 Newton lah. Maksudnya daya di sini sama dengan 31.18
18 Newton. Baik, okey. Macam mana pula kalau daya mengufuk? Samalah. Kalau sudah sini cos, satu lagi sin lah. Ya, sin. Baik, okey. Ataupun kita cuba kaitkan dengan tak apalah, kita pergi teruslah. Kita tak payah kita kaitkan dengan trigonometri lah. Kamu ingatlah Ustaz, Fy sama dengan F sin theta. Okey, F kita 36, sin kita sin sudut kita 30 lah, sebab dia sudut yang sama. Sudut yang sama. Baik, okey. Jadi cubalah 36 darab dengan sin 30. Sin 30. Jawapan adalah 18 Newton. Okey, 18 Newton. Nampak? Okey. Jadi kita sudah dapat apa? Kita sudah dapat, tak nampak tak nampak mana kuning ni tak nampak. Okey. Alamak. Okey. Kita sudah dapat jawapan bagi daya mengufuk. Ini mengufuklah Fx. Mengufuk iaitu 31.18 Newton. Manakala daya bagi komponen menegak adalah 18 Newton lah. Di sini 18 Newton. Okey. 18 tak nampak 18 Newton. Okey, nampak tak? Okey, selesai bagi soalan A. Okey, soalan B. Soalan B, tentukan magnitud dan arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkar itu. Magnitud dan arah daya paduan. Daya paduan ni sudah belajar pada kelas yang lepas lah. Maksudnya sekarang kita boleh kira lah daya paduan dan arah. Maksudnya kita tahu sudah bongkar tadi dia bergerak ke, ini arah dia lah. Maksudnya ada dua. Satu daya ke depan ni, sini. Ini komponen Fx. Lepas tu dia ada lagi satu daya ke belakang tadi yang dikenali sebagai daya geseran. Jadi contoh kalau saya lukis balik. Komponen. Lukis balik. Okey. Yang ini tadi Fx berapa? 31.18 Newton. Yang ke belakang ni, daya geseran dia 20 Newton. Okey. Jadi, berapa daya paduan? Daya paduan F sama dengan 31.18 tolak dengan 20. Jadi, jawapan berapa? 31.18 tolak dengan 20. 11.18 11.18 Newton. Mana arah dia? Ke kanan. Ke kanan. Jadi kita sudah ada magnitud dia 11.18, arah ke kanan. Nampak dah okey. Jadi soalan C, berapakah pecutan pula? Pecutan bongkar tu. Pecutan bongkar jika jisimnya 2.4 kg. Dia cakap jisim bongkar ni 2.4. Jadi kalau nak pecutan, ingat kalau melibatkan daya dan gerakan ni, kita ada hukum Newton yang kedua. Di mana cikgu mau buat ni? Boleh sempat ke sini? C. Hukum Newton yang kedua. Asal dia pecutan saja melibatkan daya dan gerakan ni, biasa hukum Newton yang kedua, F sama dengan ma.
M ni apa? Jisim. Berapa jisim dia? 2.4 kg. A ni pecutan yang kita mau carilah. F ni dari mana kita dapat daya ni? Daya paduan yang kita kira tadi 11.18. Jadi kamu ganti dia. 11.18 sama dengan M 2.4. A ni kita mau cari. Kamu ganti. Dapatlah. Cikgu selit sini je. A sama dengan 11 bahagi 11.1 bahagi dengan 2.4 4.5 4.66 4.66 ms negatif 2 unit, jangan lupa lah. Jadi dalam kes ini konsep lereng daya ni kita guna untuk jawab soalan A. Soalan B dan C ni kita sudah belajar bagaimana nak kira magnitud daya paduan dan arah daya paduan. Dan manakala C pun sama, kita sudah belajar macam mana nak kira pecutan lah. Yang penting guna konsep hukum Newton yang kedua, F sama dengan MA. Tapi sudah tentulah bagaimana kita nak selesaikan B dan C ni. Kita kena ada dulu daya pada komponen X dan daya pada komponen Y. Ingat kita mesti penting bila melibatkan daya yang condong saja, dia mesti kena leraikan terlebih dahulu. Baik, cikgu rasa itu saja untuk kali ini. Kamu boleh tengok contoh-contoh yang lain dengan situasi yang berbeza dalam buku teks. Okey, sekian, terima kasih, selamat mencuba.